khabar semua? Jadi hari ni kita nak cerita sikit tentang Proton X50 ni lagi kan pada saya rasa kereta Proton X50 ni SUV B segment yang baru saja dipreviewkan oleh Proton ni. Pertama sekali kita tak tahu lagi harga dia berapa bila kita pergi ke preview tu, Dr. Lee kata dia orang pun tengah bercadang-cadang lagi lah, duk fikir macam mana nak buat harga kereta ni kan On the one hand, kalau dia terlalu mahal orang tak belilah, especially since nama dia Proton. Walaupun X70 menunjukkan bahawa sampai harga 120 lebih orang masih lagi sanggup lah nak beli untuk sebuah Proton. Mungkin pasal spesifikasi kereta tu cukup bagus kan. Dan yang ini pun nampak spesifikasi dia agak bagus juga. Dan nampak bila ada 4 variant tu, itu menunjukkan bahawa Proton sebenarnya tengah cuba untuk menawarkan produk dalam julat harga yang agak besar lah, daripada yang entry level dan sampai ke yang top spec yang penuh dengan spesifikasi yang terkini lah. Jadi dalam perkara ni kita tengok bila saya sembang dengan kawan-kawan bila dah keluar kereta ni, dia orang cakap kalau dia orang nak beli yang top spec lah ataupun yang flagship model tu. Kenapa? Sebab kebanyakan dia orang ni sebenarnya dia orang memang nak beli kereta dan mungkin sebenarnya dia orang fikir jenama lain. So dia orang kira macam kata sanggup nak ada downgrade in terms of the brand pasal tengok specification lah. Itu ini beberapa orang kawan-kawan saya je yang saya tanya lah, bukanlah kata ramai beribu-ribu orang ke. Jadi saya rasa itu dia punya trend untuk yang pemula lah. Tapi memang bila kita tengok early adopters macam tu trend dia. Untuk early adopters yang awal-awal beli ni, memang kebanyakannya akan memilih yang top spec lah. Itu trend sama lah model-model mana pun. Kita tengok even masa pelancaran Myvi sekalipun, untuk beberapa bulan pertama tu lebih daripada 70% pembeli memilih yang top spec. Kat situlah mereka mendapat banyak orang kata conquest sales lah, iaitu sales daripada jenama-jenama lain. Dan nampaknya saya rasa X50 ni pun lebih kurang tu juga. So jenama-jenama lain tu yang kita tahulah yang akan terkesan ialah jenama-jenama non-national lah. Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, Kia, jenama-jenama macam tu lah. Jadi ini saya rasa akan mendatangkan kerisauan jugalah kepada pasaran kan. So jenama-jenama lain ni juga ni saya pastilah tengah memikirkan cara untuk counter the X50 punya attack ni. Terutamanya macam Kia, dia orang tengah nak bersedia nak untuk melancarkan Kia Seltos. Dia pun baru buka untuk booking. So dan kita dah tengok dah Kia Seltos tu, cuma saya tak sempat nak keluarkan video lagi. Saya tengah dalam edit lagi ni. Mungkin ujung minggu ni awal minggu depan akan keluar kita punya video tentang Kia Seltos tu. Dan Kia Seltos tu pada saya ialah satu option yang sangat menarik, terutamanya dari segi reka bentuk lah. Saya rasa ianya kereta yang lapang, besar, reka bentuk pun menarik. Dan secara keseluruhannya saya rasa it represents a good design package lah untuk segmen B punya SUV. Cuma sekarang cerita harga lah. Dia harga apa yang mereka akan boleh tawarkan, sebab kan kereta tu ialah CBU daripada India kalau tak silap saya lah. Dan whereas the X50 ni katanya CKD lah. So apa-apa pun kita harap bahawa dengan adanya Proton X50 ni ia akan meningkatkan lagi persaingan dalam segmen B, terutamanya SUV, dan menjadikan jenama-jenama lain juga semakin agresif lah untuk mendapatkan pembeli. Dan bila kita tengok X50 ni dah fikir dah 3 hari dah, ada beberapa benda yang saya suka, tapi at the same time juga beberapa benda yang saya risau lah tentang X50 ni. Dan yang pertama sekali ialah tentang engine 1.5 turbo tu lah. Jadi engine 1.5 turbo tu in itself taklah pelik sangat, sebab Proton pun sebelum ni pernah ada engine 1.6 turbo dengan dia punya Exora, CFE semua. Cuma Exora CFE tu kalau kawan-kawan yang ada tu dulu ada isu oil cooler hose, ada beberapa lah isu yang akan mendatangkan mimpi mungkin ingatan yang ngeri sikit lah kepada pemilik Proton yang guna enjin turbo sebelum ni. Jadi yang itu dia masalah sama ada dua benda lah, perception dan juga reality lah. Perception tu adalah sesuatu yang Proton nak kena hadapi dan betulkan lah, sebab memang ada sejarah pun. Dari segi realitinya pun kita tak tahu, sebab enjin turbo ni memang dia punya service interval dia pun berkurang. Every time cerita macam ni lah, sebenarnya enjin ni bahawa banyak horsepower yang boleh dihasilkan ni bergantung kepada berapa banyak bahan api yang boleh dibakar.
Jadi kalau kita ingat tahun 80-an, masa Formula 1 menggunakan enjin turbo, masa tu zaman tu BMW menghasilkan enjin 4 silinder turbo yang menjana 1200 horsepower from only 1.5 liter. So you can generate as much power as you want. Kalau kita tengok Dragster, dia boleh hasilkan 5-6 ribu horsepower. Tapi sama bila enjin tu berpowerful macam tu, kita tengok masa the peak of it lah, masa the 80s, all these race engine dia ada dua jenis engine, race engine dan qualifying engines. Some race engine cecah 1000-1200 horsepower, tapi race engine mungkin dalam 800 hingga 1000 horsepower. So these qualifying engines are designed to the limit lah, maximum. Dia orang hanya boleh bertahan sekejap saja. Mungkin enjin tu dia punya jangka hayat dia mungkin setengah jam ataupun mungkin 2 jam. Lepas tu nak kena buka overhaul, lepas running 2 jam kena buka overhaul. Untuk race engine mungkin dia punya lifespan dia 10-20 jam. Pasal dia nak kena do some testing dan nak run. But for qualifying engine, dia orang keluar 3 lap exit, hot lap, return lap. So 3 lap, balik, tengok time cantik, dah habis, done. Especially kalau engine tu memang very powerful, dia hanya perlu one single run aja lah. At the most they might plan for 3 runs lah. Kalau kata an average of per lap 2.5 minit lah. So katalah satu outing it's about 10 minutes lah, nak warm up apa semua bagai. So 30 minit. So if the engine lasts for 2 hours, it's fine lah. So itu cerita dia. Jadi bila bila Mercedes-Benz mula memperkenalkan enjin turbo, so kita tanya dia orang apa dia punya sacrifice in terms of lifespan of the engine. So dia orang kata the sacrifice that they have to make in terms of the lifespan of the engine is about 15%. And this is common, this is memang betul pun, macam mana pun you buat, ya, siapa pun manufacturer dia, kalau engine tu tak ada turbo dengan engine yang ada turbo, boleh increase the output and force the engine to burn more. So there's more stresses to the engine, on the con rods, on the piston, on the crankshaft, everything lah. So dia punya lifespan tu akan berpendekkan. Tapi untuk Mercedes-Benz, because engine they want design for 1 million kilometers, and which is true for most engine pun, so they expect the engine to have a discount of 15%, so maybe it'll run up to 850,000 before it needs a complete overhaul. 850,000 is way long lah. So maybe dalam, kalau kita kira kereta tu 10 tahun lah baru nak memerlukan 10 tahun, 20 tahun lebih lah baru nak memerlukan complete overhaul. And who cares, so if you're the first owner, who cares, you're gonna keep the car maybe 4-5 tahun, lepas tu you nak jual lah kan, nasib lah. So cuma ceritanya sekarang dia punya service interval tu has to be more strict lah. Bila kita tengok Nissan launch dia punya Almera, dia launch dia punya Almera dengan 1 liter turbo 3 cylinder. So kat situ Nissan was being very conservative in terms of dia punya service interval. So instead of 10,000, dia bagi service interval 7,000 sahaja. So 7,000 service interval maybe an issue, maybe not an issue. For somebody dia kata 7,000 je. Pasal kalau dia dah biasa 10,000, that's 10,000 mungkin dalam 6 bulan, 7,000 mungkin dalam 4 bulan setengah. So that could be additional cost kat situ lah. But of course Nissan kata the total cost tu is cheaper for them, because what they did reduce the cost, so dia orang bagi 5 free service. So setiap tahun you merasa 1 free service lah. So dia ada interval dia lah, tak silap saya, selang 1 lah. So for 70,000 kilometers, yalah selang 1 so 70,000 kilometers tu you enjoy 5 free service. So kalau you 5 tahun lah, dalam tempoh lebih kurang 5 tahun lah, macam tu lah kan, lebih kurang lah. Anyway, so in terms of nak maintain dia punya cost tu, so Nissan terpaksa bagi 5 free service, and it's free labor and parts tau for Nissan ni. So completely free. Ni nak tolong bantu the numbers lah bila you cerita tentang the cost of service, of cost of ownership untuk kereta tu. So ini antara benda yang Proton mungkin kena fikirkan lah untuk kereta baru ni. Dan also because dia 3 cylinder jadi enjin 3 cylinder ni dia memang vibration dia lebih sikit lah. Bila kita tengok masa Nissan Almera tu, kita nampak enjin tu bergegar. Dia bergegar, gegaran dia tertinggi lah daripada enjin 4 cylinder. Tapi bila kita pandu Almera tu, boleh tengok kita punya review kat atas ni, short drive kita, apa yang Nissan telah lakukan ialah dia tambah apa saya tak tahulah, mungkin extra engineer untuk dia punya mounting dia. So dia ada pakai elastic dampers, dan itu yang membolehkan kereta tu bila kita bawa, bila kita rev pun bunyi dan gegaran enjin tidak masuk ke kabin.
Yang lebih masuk ke kabin untuk Nissan Almera tu ialah bunyi tayar, lebih daripada bunyi enjin. So you have to do that lah, because the reality is 3 cylinder dia gegar lebih sikit lah. Dan masa hari preview tu pun kita tengok enjin tu running, nampak dia punya vibration tu agak tinggi lah berbanding dengan enjin 4 silinder. So kita tak tahu sama ada pembeli akan komen ataupun tidak. Dan hopefully Proton dah isolate lah the vibration dengan engine noise, so that is not an issue, so that maybe dan orang tak akan rasa dan tak akan complain sangat. Benda tu tu benda yang saya suka ialah dia engine kecil, so dan powerful, especially untuk the flag bearer lah, atau flagship lah. Untuk flagship tu memang best lah, pasal dia dapat a lot more horsepower from the same engine block, and you paying the same road tax as orang lain. Pasal dia ada 3 variant pun engine sama juga, 1.5 liter 3 cylinder tu juga, cuma dia punya horsepower kurang sikit. So you bayar, kalau you kira bayar per horsepower, you untung lah. Kalau kira bayar per engine capacity dan sama lah kan. So itu yang bagusnya. Cuma yang risau saya juga benda yang sama juga, iaitu benda tu turbocharged dan 3 cylinder. So vibration and issue of reliability lah. So benda tu sama, two sides of the same coin. Yang keduanya ialah the sunroof. So panoramic sunroof ni cantik dan best, but of course sunroof being sunroof kan, dia kat hari Malaysia ni dia panas kan. Bila panas tu takut rubber dia lah tak tahan selama mana yang orang Malaysia mungkin expect lah. Pasal kalau kereta yang tak ada sunroof ni tak ada isu benda tu kan. Cuma ada isu kita punya rubber seal kat tingkap tu wear out lah. So bayangkan kalau kat tingkap wear out tak apa, pasal paling-paling kuat pun bila kita scroll down the window tu dia tak boleh wipe clean lah kalau ada kabus ke apa kan. Tapi kalau dia di sunroof, dia nak kena ganti pasal tidak bocor air masuk kan. So kat situ mungkin ada additional cost to maybe the second or third buyer lah. So ini dia tak ada cerita tentang concern untuk first buyer. Ini semua concern untuk second third buyer. Bila ada concern untuk second third buyer ni, apa masalah dia? Masalah dia resale value lah. Takut resale value tu tak setinggi yang orang expect. Untuk kereta-kereta yang macam ni lah, benda-benda kadang-kadang kereta high spec ni dia ada masalah kat situ lah. So untuk initial buyer tu memang dia orang dah downgrade, dia orang tak kisah sangat, they can afford it. But for second and third buyer, from then on kita tak tahu lah macam mana kan. So itu cerita dia. Sama dia macam mana pun kalau kita tengok kereta-kereta yang apa jenis lah pun lah, kereta mewah ke apa ke, engine besar yang spek tinggi tu sedap masa mula, tapi in terms of resale sebenarnya dia akan jatuh lebih teruk sikit lah. Pasal the simpler cars, the basic car tu lebih simple nak maintain selalunya. Tapi yang ni semua turbo so itu satulah. Dan yang ketiga sekali, teknologi yang canggih-canggih ni lah. Kat bumper kereta tu ada radar semua kan. Kat windscreen ada kamera, macam-macam lah. Semua built-in punya benda tau. So benda-benda tu accident, pecah, nak kena ganti, bolehkah dia ganti cermin tanpa ganti dengan dia punya kamera sekali? Ataupun kalau bumper accident, pasal dia punya radar tu kat bawah, apa yang akan berlaku kepada replacement cost? Pasal adakah kita boleh beli bumper dan reuse the radar, ataupun radar tu sekali akan rosak kan? Dan kita tengok tu, kita tak tahulah macam mana cerita. Dan radar tu setengah orang dia risau pasal apa, radar tu duduk kat bawah, kalau kedah banjir lah rosak kan, kena air kan. Saya rasa dia weather seal lah kot. Saya tak tahu whether it's waterproof or not lah. Pasal setengah orang kan dia bawa macam ribut juga, tengah-tengah air naik sikit tu, mentang-mentang kau bawa SUV, kau kedas sampai air mercik kat semua orang kan. Kau kedas-kedas, kita tengok air masuk ke radar kau, padan muka. So itulah teknologi tinggi dan canggih tu pun kita risau dia punya reliability and durability lah. So kat situlah 3 benda yang saya suka, dan juga benda yang sama tu juga mendatangkan kerisauan kepada saya tentang X50 ni. Apapun saya rasa pembeli awal kebanyakannya akan memilih yang flagship lah. Pasal itu yang nampak bagus nilai dia, given the specifications. Okey, sampai situ saja celoteh saya hari ni. Untuk yang dah tengok sampai penghujung ni, saya ucapkan terima kasih. Kita buat santai-santai hari ni pasal kita tengah ambil time off lah, nak break sekejap kan. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada yang tengok. Dan kalau suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau belum subscribe, tolong kita belanja satu subscribe. Kalau yang dah subscribe, terima kasih. Tekan butang loceng pula supaya boleh dapat makluman terkini bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.